Seterusnya kita ke Sabah bersama dengan Anisia dulu. Silakan Anisia. Baik, terima kasih rakan setugas di Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Asrama Tahfiz Tarbiyatun Nisa Tuaran yang terbakar pagi semalam sebelum ini telah diperiksa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi memastikan tahap keselamatannya mengikut prosedur operasi standard ditetapkan. Dalam lawatan itu, JBPM telah mengarahkan memasang pintu kecemasan di tingkat atas asrama berkenaan yang menjadi laluan 6 pelajar menyelamatkan diri semasa kebakaran itu. Ketika ditemui RTM di Tuaran Pengasas Pusat Tahfiz berkenaan, Ustaz Abdul Halim Abbas berkata, kejadian kebakaran yang bermula pada pukul 7.08 pagi disedari pelajar yang tinggal di tingkat bawah kerana api bermula dari tingkat bawah. Jadi pelajar ni dia menjerit, lari. Setelah nampak api itu, ada yang pakai pembesar suara untuk jerit lebih supaya cepat keluar. Ada yang tidur di atas ni, beberapa orang. Tapi ada pintu keselamatan di belakang sana yang kita dah buat daripada dulu. Jadi mereka turun daripada sana. Daripada tingkat atas. Daripada tingkat atas. Ustaz Abdul Halim berkata punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Sementara itu, Pengurus Pusat Tahfiz Tarbiyatun Nisa Ustazah Aisyah Abdul Halim berkata, kesemua pelajar yang berasal dari daerah Lahadatu, Tenom, Nabawan, Ranau, Kundasang, Kota Kinabalu dan Tuaran kini ditempatkan di rumah pengasas pusat tahfiz yang terletak berdekatan pusat tersebut. Pihaknya juga telah menerima kunjungan dari pelbagai pihak untuk mengelurkan bantuan, antaranya orang perseorangan serta wakil-wakil parti politik. Dalam pada itu, Majlis Belia Sabah MBS turut mengalu-alukan sumbangan orang ramai untuk membantu pusat berkenaan. Presiden MBS Ahmad Farid Sainuri dalam kenyataan berkata, sumbangan yang diperlukan melibatkan barangan keperluan harian seperti air mineral, tuala wanita, makanan selain sumbangan dalam bentuk wang tunai. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah akan terus bekerjasama dengan kementerian serta agensi berkaitan dalam usaha memperkasakan sekolah-sekolah berasaskan agama, terutama sekolah pondok di negeri ini. Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, perbincangan terhadap perkara itu sudah pun dilakukan dengan pihak berkaitan selain pemantauan berterusan terhadap sekolah berkenaan. Semua sekolah-sekolah yang ada di Sabah ini dibuat secara teratur, didaftarkan dan juga mengikut silibus dan juga kualiti yang telah ditetapkan. Kita tidak mahu mereka beroperasi secara bersendirian tanpa ada pengawasan dan tidak mempunyai silibus yang teratur. Beliau ditemui media selepas pelancaran buku Anjuran Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan dan bicara bersama Menteri Pelajaran dan Inovasi di UMS Kota Kinabalu mengenai perkembangan penurunan kuasa dalam bidang pendidikan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Datuk Dr. Yusof berkata pihaknya sedang berunding dan berharap ia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Universiti Malaysia Sabah UMS perlu memperbanyakkan lagi penerbitan buku-buku mengenai Sabah terutama dalam konteks pembangunan, sejarah, kebudayaan dan alam sekitar. Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob yakin UMS mampu menghasilkan buku-buku yang berkualiti kerana mempunyai pensyarah dan profesor yang memiliki kepakaran dalam bidang-bidang berkenaan. Dengan ini bukan saja memperkenalkan, bukan saja merangsang pensyarah-pensyarah itu mengeluarkan bakat mereka, ilmu mereka, tapi juga dalam masa yang sama untuk memperbanyakkan bahan rujukan dan juga secara tidak langsung mempromosi Sabah dalam konteks pelancongan dan juga edu pelancongan pendidikan. Beliau ditemui media dalam majlis pelancaran buku Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan serta bicara bersama Menteri Pelajaran dan Inovasi di UMS Kota Kinabalu. Datuk Dr. Yusof turut mencadangkan buku-buku hasil terbitan UMS diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Inggeris dan Mandarin, supaya dapat dikomersialkan seterusnya dipasarkan. Beliau juga mencadangkan UMS berkolaborasi dengan badan antarabangsa yang mempunyai ruang pasaran buku-buku berkenaan.
Terdahulu dalam ucapannya, pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datu KY Mustafa berkata, UMS menyasarkan untuk menerbitkan 40 judul buku pada tahun ini. Ia sejajar penambahan jumlah kekitangan akademik bertaraf profesor di UMS yang kini berjumlah 40 orang. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Yusof melancarkan 24 buah buku yang diterbitkan sepanjang tahun 2018 hingga Januari 2019, terbitan penerbit UMS, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan Buku Malaysia, Springer, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Muhammadiyah Yogyakarta dan penerbit Kedai Hitam Putih. Geran bantuan khas RM100,000 kepada setiap 38 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah bukti kerajaan baru telus dalam membantu rakyat di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Stephen Wong berkata tidak ada istilah untuk wakil rakyat menyalahguna peruntukan itu kerana ia merupakan peruntukan khas bagi keperluan mendesak rakyat. Datuk Stephen ditemui media bagi mengulas kebimbangan parti SAPP yang melihat pemberian geran itu dikuatiri disalahgunakan wakil rakyat. Jelas beliau, setiap adun perlu menandatangani surat aku janji terlebih dahulu bagi memastikan wang itu dibelanja mengikut objektifnya. This is a special fund to help the urgency need of the poor. For instance, if the money you direct channel to what I call to certain account, you see, that the YB cannot be accessed easily to get the money, then how can you help people? Mengulas lanjut, Datuk Stephen berkata bagi kawasan yang diwakili adun pembangkang, rakyat masih boleh memohon bantuan di pejabat adun kerajaan kerana peruntukan berkenaan untuk semua rakyat. Terdahulu, Datuk Stephen melancarkan laman web Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat dan sambutan Tahun Baharu Cina kementerian itu di Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, beliau mahu jabatan kuasa laman web berkenaan sentiasa membuat pembaharuan dan nilai tambah bagi memastikan masyarakat dapat menggunakan kemudahan berkenaan dengan mudah, telus dan tepat. Ibu bapa diminta mendaftarkan anak yang tergolong orang kurang upaya OKU di mana-mana pusat pemulihan dalam komuniti PDK. Ini bagi memastikan anak-anak OKU mendapat perhatian sewajarnya dalam pelbagai aspek. Ahli Parlimen Tenem Norita Sual berkata keengganan ibu bapa untuk menghantar anak OKU ke pusat berkenaan menyebabkan mereka tercicir daripada mendapat pelbagai keistimewaan yang disediakan kerajaan. Menurutnya, PDK diwujudkan untuk memberi latihan pendidikan dan penjagaan yang baik kepada anak-anak OKU agar mereka mampu bersaing dengan orang lain. Beliau berucap merasmikan sambutan Tahun Baru Cina dan penyampaian watikah pelantikan PDK Tenem di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tenem. Sempena program ini, para pelatih OKU PDK Tenem turut diraihkan dengan pemberian angpau dan cabutan tiket bertuah serta dihiburkan persembahan tarian singa. Kanak-kanak kurang upaya seharusnya diberikan peluang untuk mendapatkan latihan khas serta pendidikan agar mereka tidak tercicir daripada mendapatkan pelajaran seperti kanak-kanak normal lain di sekolah. Yang di-Pertua Persatuan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Dewan Undangan Negeri Sabah Perwisa yang juga Isteri Ketua Menteri Datin Sri Panglima Hajah Syuriani Datuk Syuaib berkata Perwisa amat komited dalam menjaga kebajikan golongan orang kurang upaya. Perwisa juga sedia membantu memberikan sumbangan kepada rumah kebajikan dan akan terus memberi sokongan kepada setiap program yang diadakan termasuk Persatuan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Sabah. Saya berharap penghuni-penghuni di sini akan diberi segala perhatian oleh NGO-NGO dan juga pihak kerajaan untuk meneruskan kehidupan diorang. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Natal dan Tahun Baharu Cina Persatuan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurus Persatuan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Sabah, Jennifer Liu, berharap pihak kerajaan serta badan bukan kerajaan tampil membantu rumah kebajikan berkenaan. Saya berharap agar lebih ramai akan tampil ke hadapan
sebab program-program yang kami lakukan adalah bagi mendikarikan OKU dan menjadikan mereka satu entiti dalam masyarakat. Persatuan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Sabah ditubuhkan pada 1974. Cheshire pertama mula beroperasi pada 1983 di Likas, diikuti sandakan pada 2000. Semakan dan penambahbaikan kurikulum melibatkan semua program akademik Universiti Malaysia Sabah UMS dapat memastikan UMS terus relevan sebagai gedung ilmu di negara ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kamarudin D. Mudin berkata semakan itu termasuklah kelestarian program akademik mengambil kira nilai, amalan dan agenda yang mempunyai impak pada pendidikan tinggi serta perkembangan revolusi industri. Bagaimanapun katanya semakan perlu menitik beratkan hasil pengajaran dan pembelajaran serta penaksiran. Beliau berucap demikian sempena perasmian bengkel semakan kurikulum Prasis Wazah UMS di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Rasid Mail. Sementara itu ketika ditemui pemberita kemudian Profesor Rasid berkata semakan kurikulum secara besar-besaran harus diadakan bagi memenuhi aspirasi sebagai kerajaan baharu. Semakan terakhir kita buat pada tahun 2007, semakan yang besar-besaran. Dan selepas itu semakan secara kecil-kecilan yang diperlukan untuk menyesuaikan keperluan dari semasa ke semasa. Cuma semakan pada kali ini dibuat secara besar-besaran untuk memenuhi aspirasi, kalau boleh dikatakan kerajaan baharu. Seramai 135 pensyarah melibatkan 10 fakulti UMS menghadiri bengkel berkenaan. Lebih banyak karya-karya besar berunsurkan politik akan dihasilkan di negara ini berdasarkan jagaan sastrawan negara Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah. Datuk Ahmad Kamal yang juga dikenali dengan nama Pena Kemala berkata ramalan dibuat berdasarkan pergolakan politik semasa negara yang dihayati oleh beberapa penulis sejak akhir-akhir ini. Tidak terkecuali penulis yang menghayati pergolakan politik negeri masing-masing yang membicarakan pergolakan politik negara. Beliau berkata demikian kepada media ketika melakukan lawatan ke Sekolah Kebangsaan SK Bambangan di Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Kamal berkata Nusantara Melayu Raya Numera sedang merangka untuk mengadakan festival seni Bambangan yang akan dianjurkan secara 2 tahunan bermula 2021. Penganjuran festival itu akan melibatkan kerajaan negeri, badan-badan korporat serta Majlis Perbandaran Sandakan untuk menjadikan Kampung Bambangan sebagai destinasi budaya negara. Jelasnya Kampung Bambangan dipilih sebagai lokasi penganjuran Festival Seni Bambangan kerana kecantikan kampung itu yang memudahkan para sastrawan dan penulis mendapat idea menghasilkan karya. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA mempunyai kebenaran rasmi daripada pihak Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk menjual tiket dan pas tahunan perlawanan bola sepak pasukan Sabah di Stadium Likas Kota Kinabalu. Justru pemangku Presiden SAFA Datuk Peter Anthony menafikan dakwaan pihak tertentu di media sosial hingga bertindak membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa SAFA menjual tiket palsu dalam perlawanan pertama Sabah menentang Johor Darul Takzim 2 di Stadium Likas. Katanya pihak terbabit berbuat demikian kerana tidak memahami prosedur penjualan tiket perlawanan bola sepak membabitkan pasukan Sabah di Stadium Likas pada saingan Liga Premier 2019. Mereka membenarkan Persatuan Bola Sepak Sabah untuk mengeluarkan ataupun kebenaran untuk menggunakan tiket tahunan ataupun tiket bermusim, dan ini bertujuan bagi menjana membantu persatuan dari segi kewangan, pembayaran gaji pemain dan sebagainya. Datuk Peter menjelaskan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa SAPA di Kota Kinabalu. Menurutnya, jawatan kuasa SAPA yang baharu menitik beratkan amalan tulus dan integriti dalam pengurusan persatuan itu, khususnya membabitkan aspek keuangan. Jawatan kuasa SAPA juga mempunyai wakil dari SPRM Sabah dan Polis Kontingen Sabah untuk memastikan aspek integriti sentiasa diutamakan dan menjauhi amalan rasuah.
Kumpulan suak tari Sekolah Kebangsaan SK Sungai Damit Tuaran mempertaruhkan tarian tradisi Sabah dan tarian etnik kreatif ke International Children Folk Festival ICFF di Kathmandu, Nepal bermula Ahad ini. Antaranya tarian daripada etnik Kadazan Dusun, Murud dan Bajau. Bercakap kepada pemberita RTM di Tuaran, Ketua Kontingen Suak Tari, Stanley Misun berkata program julung kali disertai kumpulan tersebut antara lain bertujuan mengetengahkan bakat murid-murid sekolah rendah khususnya di kawasan luar bandar. Ia juga bertujuan mempromosikan kepelbagaian dan keunikan budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, khususnya di Sabah. Targetnya yang paling penting sekali adalah budak-budak ini kembali semula ke Malaysia sebagai duta kecil negara Malaysia di peringkat antarabangsa yang mana akan menyemarakkan lagi kecintaan mereka terhadap budaya kerana sememangnya tamadun dan budaya berpisah tiada. Penyertaan kumpulan tarian tersebut turut mendapat sokongan penuh daripada Guru Besar SK Sungai Damit Tuaran, Jukin Mukrin. Saya mengharapkan daripada projek ini nanti akan memberikan suatu impak bukan saja kepada peserta ini tapi kepada seluruh murid SK Sungai Damit. Terutama sekali dalam membudayakan tarian-tarian etnik ni. Sementara itu, ahli kumpulan suak tari yang ditemui bertekad untuk memberi persembahan terbaik semasa pertandingan tersebut berlangsung setanding dengan peserta negara-negara lain. Jurulatih kami berpesan kami supaya kami menari yang lebih cantik daripada sebelum ini. Dan macam semua sama rata. Rasa hebatlah dapat pergi ke luar negara kan. Jadi ada pengalaman yang pipi dibawa ke luar negara. Jadi hebatlah, saya belum pernah lagi pergi ke luar negara. Jadi ini pengalaman pertama kali saya pergi ke luar negara. Selain Malaysia, ICFF yang berlangsung selama seminggu itu turut disertai 3 negara lain iaitu Taiwan, Nepal dan Greece. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Delila di Angkasa. Persilakan Delila.